Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Liana, Guru Bahasa Melayu SMK Number 1. Apa kabar calon-calon SPM tahun 2020? Tahun ini agak mencabar kerana sudah sedia maklum bahawa negara kita sudah sudah setahun mengalami masalah pandemik COVID-19. Jadi kepada calon-calon SPM, video kali ini Cikgu mau kongsikan satu nota yang sangat menarik, sangat ringkas, berwarna-warni yang disediakan oleh dua orang guru bahasa Melayu yang hebat di Malaysia, iaitu Cikgu Linda. Nanti boleh tengok Cikgu Linda dan Cikgu Julius. Untuk soalan novel dalam bahasa Melayu kertas 2 ada 15 markah. Jadi untuk hari ini Cikgu fokus novel Di Sebalik Dinara, ada 232 muka surat. Jadi mungkin pelajar ada yang sudah lupa cerita ini, memandangkan sudah hampir 5 bulan tiada kelas. Jadi untuk hari ini Cikgu mau kongsikan teknik mudah mengingat novel. Jadi kita gunakan teknik Cikgu Linda. Cikgu sediakan di sini. Sebentar lagi Cikgu akan ulas novel ini. Nota ini dinamakan Molekul di Sebalik Dinara, Pembelajaran Holistik dan Visual. Holistik menyeluruh. Maksudnya hanya sekeping kertas ini dia punya cerita melingkupi, menyeluruh tentang novel Di Sebalik Dinara yang setebal 232 muka surat. Dan visual itu maksudnya dia dibantu oleh ada gambar berwarna-warni dan memang menarik untuk dibaca oleh pelajar. Kalau kita lihat gambar visual di sini, dia ada nota, di sini ada tema. Kemudian ada 7 peristiwa menarik yang dipilih dalam nota ini. Kemudian dalam nota molekul ini dia ada gambar mata. Ini menunjukkan mata perlu di-scan menggunakan retinal scanner. Dia ada kaitan dalam peristiwa yang berlaku dalam ni. Kemudian ini adalah DNA. DNA, apa maksud DNA nanti boleh rujuk dalam gambar yang Cikgu jelaskan di situ, paparkan di situ. Kemudian di sini dia ada soft life, bangunan. Inilah bangunan tempat Dr. Maxi, tempat Carl, Dr. Maxi, Akram berbuat kerja di sinilah, tempat mereka membuat uji kajian. Kemudian di sini dia ada hospital Putrajaya di mana Parisha pingsan dan diletakkan di situ. Okey. Jadi saksikan nota yang terdapat di dalam nota molekul ini ya. Terima kasih kepada Cikgu Linda atas ilham idea menyediakan modul ini dan juga berkolaborasi dengan Cikgu Julius Makujal. Sesungguhnya nota ini sangat bermanfaat kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Baiklah, seperti yang terdapat di dalam gambar ini menunjukkan tema novel Di Sebalik Dinara. Baik, novel ini bertemakan tentang ketasuban terhadap teknologi hingga menghilangkan sifat kemanusiaan. Ini kata kunci dia. Ketasuban maksudnya terlampau fanatik, terlampau minat. Jadi contohnya Carl seksa isteri Rusmina sehingga cacat, tukar jadi cyborg, tidak sempurna, mata tidak berkelip. Jadi Cikgu Linda telah menggunakan kata-kata kunci yang boleh diingat oleh pelajar. Jadi pelajar boleh menambah ayat supaya ayat ini menjadi gramatis. Okey, Cikgu uji. Cikgu menggunakan ayat yang gramatis. Carl telah menyeksa istrinya Rusmina sehingga cacat dan menukarkan Rusmina menjadi cyborg. Tetapi cyborg itu tidak sempurna kerana matanya masih lagi tidak berkelip. Senang sahaja kan? Okey. Dan contoh ayat sokongan yang kedua yang menunjukkan tema ketazuban ialah
Carl jadikan anaknya Farisha bahan uji kaji. Memasukkan implan dalam badannya sejak kecil supaya Farisha lebih bijak. Bila kita masukkan ataupun tambah beberapa perkataan supaya ayat itu menjadi gramatis, cikgu akan cuba. Carl menjadikan anaknya Farisha sebagai bahan uji kaji. Carl telah memasukkan implan dalam badannya sejak kecil lagi supaya Farisha lebih bijak atau jenius. Nah, senang saja untuk tema. Faham? Okey, jadi ingat itu. Soalan tema belum lagi keluar, jadi pelajar perlu ingat tema novel Di Sebalik Dinara ini ya. Kata kunci dia ketasuban terhadap teknologi hingga menghilangkan sifat kemanusiaan. Seperti yang dilakukan oleh Carl sebagai seorang saintis, dia terlampau tasub terhadap teknologi sehingga dia menukarkan Rusmina, istrinya, menjadi cyborg. Ada ramai lagi, Farisha menjadi bahan uji kaji tanpa bius, dan juga adiknya sendiri iaitu Akram telah menjadi cyborg. Okey. Kita sambung lagi. Baik, dalam nota ini ada 7 peristiwa penting. Peristiwa yang pertama boleh rujuk dalam gambar yang cikgu sediakan ini. Cikgu baca, Carl suruh Akram cari Farisha. Akram jumpa pesawat, ambil DNA, kesan air liur di cawan, serah DNA kepada Dr. Maxi, selamat sistem Dinara yang digodam. Kalau kita lihat, ini ayat belum lengkap lagi. Pelajar perlu kreatif dan bijak untuk menambah beberapa perkataan supaya peristiwa ini menjadi peristiwa yang lengkap dan gramatis. Okey, cikgu bagi contoh. Carl telah menyuruh Akram untuk mencari Farisha. Akram dapat berjumpa dengan Farisha di pesawat. Semasa di dalam pesawat, Akram telah mengambil DNA Farisha melalui kesan air liur di cawan yang diminum oleh Farisha. Kemudian, Carl telah menyerahkan DNA tersebut kepada Dr. Maxi. Farisha merupakan orang yang mampu menyelamatkan sistem Dinara yang digodam. Jadi kena bijak. Berdasarkan peristiwa ini, kita boleh kaitkan 3 nilai. Pertama, gigi, kedua, tanggungjawab, dan ketiga, bijak. Okey, pelajar kena ingat, ini adalah kata kunci nilai. Apabila ditukar menjadi nilai, itu gigi menjadi kegigihan, nilai kegigihan. Tanggungjawab nilai bertanggungjawab, dan bijak menjadi nilai kebijaksanaan. Jadi semua nilai ini tadi adalah menjurus kepada peristiwa yang tadi. Contohnya nilai kegigihan. Bukti dia siapa? Akram. Dia gigih mencari Farisha sehingga dia berjaya menemui Farisha di pesawat lalu mengambil sampel DNA-nya untuk memastikan orang yang dicari itu betul-betul Farisha ataupun tidak. Okey, nilai tanggungjawab pula, nilai bertanggungjawab. Kita boleh lihat Akram bertanggungjawab untuk mencari Farisha seperti yang telah disuruh oleh Dr. Maxi atas permintaan Carl supaya mereka mencari Farisha sehingga berjaya untuk menyelamatkan sistem Dinara yang telah digodam. Baik, nilai yang ketiga, nilai kebijaksanaan. Siapa yang bijak di sini? Sudah tentunya si Akram. Akram bijak mengambil sampel DNA Farisha melalui bekas cawan yang diminum oleh Farisha. Nampak tak? Dia sangat bijak. Boleh faham? Jadi pelajar kena ingat peristiwa ini. Satu peristiwa dia boleh 3 nilai. Okey. Dan seterusnya, peristiwa yang kedua seperti yang ada tertera di dalam gambar. Cikgu baca di sini ya. Farisha tidak dapat buka pintu rumah.
retinal scanner dan bersambung dengan telefon Azrai. Ada kes pembunuhan, jaga keselamatan. Okey, itu kata kunci ya. Jadi cikgu cuba untuk jadikan dia ayat yang gramatis. Farisha tidak dapat membuka pintu rumahnya kerana dipasang retinal scanner dan bersambung dengan telefon Azrai. Kerana berlaku kes pembunuhan di kawasan kediaman Farisha dan untuk menjaga keselamatan Farisha. Okey, jadi berdasarkan ini peristiwa ada 4 nilai yang bersangkut paut dengan peristiwa ini. Okey, nilai yang pertama prihatin ataupun nilai keprihatinan. Maksud keprihatinan ni adalah ambil berat. Okey, siapa yang ambil berat adalah Azrai. Azrai begitu mengambil berat akan keselamatan Farisha sehingga dia sanggup memasang retinal scanner di pintu rumah Farisha. Nilai tanggungjawab juga mengambil peristiwa yang sama. Azrai bertanggungjawab menjaga keselamatan Farisha. Kasih sayang, Azrai dia sangat sayang akan Farisha, adik angkatnya, sehingga dia begitu risau akan keselamatan adiknya dan dia memasang retinal scanner seperti yang peristiwa tadi. Kita ambil peristiwa yang sama. Dan nilai yang keempat, kebijaksanaan. Siapa yang bijak? Azrai. Dia bijak. Dia pasang retinal scanner supaya dia mudah, dia boleh memantau keselamatan Farisha 24 jam. Kerana retinal itu bersambung dengan telefonnya. Seandainya berlaku apa-apa, Azrai boleh tahu status keselamatan Farisha di rumahnya ya. Okey. Peristiwa yang ketiga. Baik, kita lihat kepada peristiwa penting yang ketiga. Tengok sini. Farisha dan Rosman, projek mini 1.5 juta soblab. Tanya pendapat Azrai, Farisha godam projek Dinara dimasuki virus dalam masa singkat. Temui maklumat penyelidik Medina. Okey, ayat ini singkat. Kita jadi murnikan. Farisha dan Rosman menerima projek mini sebanyak 1.5 juta daripada Akram untuk bekerja di Soplab. Farisha bertanya pendapat Azrai sama ada menerima atau tidak tawaran tersebut untuk menggodam projek Dinara yang dimasuki virus dalam masa yang singkat. Okey. Jadi dalam peristiwa ini kita boleh kaitkan 4 nilai. Nilai yang pertama rasional, nilai kerasionalan. Okey, Farisha rasional. Dia tidak menerima tawaran itu secara dia tidak menerima bulat-bulat tawaran tersebut, tetapi dia minta pandangan daripada abangnya. Dia minta nasihat, dia tanya abang dia. Dia tanya, bolehkah dia terima tawaran 1.5 juta itu? Dia berfikir rasional. Kerana setengah orang 1.5 juta itu sangat besar nilainya dan memang terlampau tinggi. Jadi Farisha takut tawaran tersebut adakah berniat baik ataupun berniat buruk lah. Jadi kena berhati-hati lah. Jadi itulah dia minta pendapat daripada abangnya Azrai. Yang kedua, nilai keberanian. Siapa yang berani? Sudah tentunya Farisha. Dia selepas dia menerima pendapat daripada abangnya, dia pun berani menerima tawaran tersebut untuk membantu mengodam sistem Dinara yang diserang oleh virus. Okey, seterusnya nilai yang ketiga, nilai kebijaksanaan. Siapa yang bijak? Sudah tentunya Farisha. Farisha diambil bekerja di Soplab kerana dia seorang yang jenius, dia seorang yang bijak menggodam sistem Dinara. Okey, kemudian gigi. Siapa yang gigi? Sudah tentunya Farisha. Dia gigi bekerja untuk menggodam sistem Dinara. Nilai yang keempat, nilai bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Sudah tentunya Farisha. Dia bertanggung jawab untuk menggodam sistem Dinara yang diserang virus. Okey, itu sebabnya dia terima tawaran itu dan itu merupakan dia sudah memikul tanggungjawab yang begitu tinggi untuk menyelamatkan sistem Dinara yang telah dimasuki virus oleh musuhnya. Siapa musuhnya? Sudah tentunya Medina. Okey, peristiwa yang kelima.
Okey, kita lihat peristiwa yang keempat. Azrai rahsiakan ada masalah jantung. Beritahu Farisha. Sedih, Azrai bagi tahu Farisha anak angkat. Jadi kita tukarkan dia menjadi ayat yang gramatis. Azrai telah merahsiakan bahawa dia ada masalah jantung. Azrai memberitahu Farisha akan masalah kesihatan yang dialaminya dan Farisha sangat berasa sedih. Selain itu, Azrai juga telah memberitahu Farisha bahawa dia hanyalah anak angkat. Jadi ada 4 nilai dalam peristiwa ini. Nilai yang pertama, tabah, ketabahan. Siapa yang tabah di situ? Sudah tentunya Farisha. Setelah dia mendengar bahawa abangnya Azrai sakit jantung dan dia cuma anak angkat, dia menerima berita itu dengan hati yang tabah. Kemudian nilai kasih sayang. Kita lihat Farisha, dia sedih setelah mengetahui Azrai sakit jantung. Ini menunjukkan dia betapa sayang dia kepada abangnya. Kemudian nilai keberanian. Okey, Azrai dia berani membocorkan rahsia bahawa Farisha adalah anak angkat dan dia juga berani berterus terang dengan Farisha bahawa dia ada masalah jantung. Okey, dan nilai yang keempat, nilai kejujuran. Siapa yang jujur di situ adalah Azrai. Azrai jujur dengan Farisha. Dia memaklumkan, dia jujur mengatakan bahawa setelah Farisha berumur 26 tahun, dia berterus terang bahawa Farisha adalah anak angkat kepada ibu bapanya. Dan juga dia jujur bahawa dia mengalami sakit jantung. Okey, jadi selesai peristiwa yang keempat. Okey, seterusnya kita lihat kepada peristiwa yang kelima. Farisha pengsan di Soflab, Hospital Putrajaya. Akram dan Khairul Anwar minta Syida maklumat kesihatan. Syida risau. Farisha ditahan 3 hari buat CT scan, kesan benjol belakang kepala Farisha. Okey, kita jadi susun ayat. Farisha pengsan di Soflab dan Akram dan Khairul Anwar menghantarnya ke Hospital Putrajaya. Akram dan Khairul Anwar meminta maklumat kesihatan tentang Farisha daripada Syida. Syida begitu risau dengan keadaan Farisha yang ditahan di ward selama 3 hari. Farisha telah melakukan CT scan dan terdapat kesan benjol di belakang kepala Farisha. Jadi berdasarkan peristiwa ini ada 3 nilai. Pertama, nilai keprihatinan. Nilai keprihatinan buktinya Akram dan Khairul Anwar begitu prihatin dengan keadaan Farisha yang tiba-tiba pingsan dan kemudian mereka menghantar Farisha ke Hospital Putrajaya. Kemudian Syida pula prihatin juga dengan keadaan Syida sebagai sahabat baik dan dialah yang menjaga Farisha di ward selama 3 hari. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kerjasama. Kita boleh nampak kerjasama di antara Akram dan Khairul Anwar dan Syida. Mereka bekerjasama menjaga Farisha, menghantar Farisha ke ward dan sehinggalah Farisha sembuh seperti sedia kala. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai bertanggungjawab. Sudah tentu dapat dilihat melalui sikap Akram dan Khairul Anwar. Mereka betul-betul bertanggungjawab menjaga Farisha. Mereka meminta maklumat kesihatan Farisha daripada Syida. Mereka mau tahu apa masalah sebenar yang dialami oleh Farisha. Jadi ini menunjukkan mereka betul-betul bertanggungjawab menjaga staf di Soflab. Ya, boleh faham? Baiklah, sekarang kita rujuk kepada peristiwa yang ke-6. Cikgu baca di sini. Azrai larikan Farisha hospital, elak dikesan Medina ibu. R&R Pago diculik 2 pemuda, diupah oleh Medina rindu sebab tidak pernah berjumpa Farisha. Jadi cikgu cuba jadikan kata kunci ini menjadi ayat yang gramatis. Azrai telah melarikan Farisha daripada Hospital Putrajaya bagi mengelakkan Farisha dapat dikesan oleh Medina, ibu Farisha.
Di perhentian R&R Pago, Farisha telah diculik oleh 2 orang pemuda yang diupah oleh Medina, iaitu Farid dan Amin. Medina menyuruh 2 pemuda ini menculik Farisha kerana dia ingin berjumpa dengan Farisha kerana terlalu rindu akan anaknya itu. Nampak? Jadi daripada peristiwa ini kita boleh kaitkan dengan 4 nilai yang menjurus memaparkan peristiwa ini. Nilai yang pertama, kebijaksanaan. Siapa yang bijak? Sudah tentunya Azrai. Azrai bijak melarikan Farisha dari hospital bagi mengelakkan Farisha diculik oleh orang suruhan Medina. Walau bagaimanapun, usaha Azra itu gagal kerana Farisha tetap juga diculik oleh orang suruhan Medina. Tetapi dia juga bijaklah. Okey, yang kedua, nilai kegigihan. Kita boleh nampak kegigihan Medina untuk mencari anaknya, sehingga dia sanggup mengupah 2 orang pemuda Amin dan Farid untuk mencari Farisha, menculik Farisha sehingga berjaya. Dia sudah lama mencari Farisha, dia sudah gigih, segigih-gigihnya dia sudah berusaha, dia sudah mencipta alat untuk mengesan Farisha, dan akhirnya alat ciptaannya itu, sebab dia saintis, berjaya mengesan lokasi Farisha, dan akhirnya Medina berjaya menculik Farisha. Dia bukan menculik, bukan untuk berniat jahat, tetapi dia mau berjumpa dengan anaknya. Sebab Farisha sudah berumur 26 tahun dan sejak kecil dia terpisah dengan anaknya, dan Medina mau berjumpa dengan anaknya. Okey. Dan seterusnya, nilai yang ketiga, nilai kasih sayang. Sudah tentunya Azrai. Dia sangat sayang akan Farisha, adik, walaupun adik angkatnya, sehingga dia sanggup membawa Farisha keluar daripada Hospital Putrajaya supaya Farisha tidak diculik oleh 2 orang pemuda yang dicurigainya. Dan kita boleh juga kaitkan dengan sikap Medina kerana begitu sayang, begitu rindu dengan Farisha, dia sanggup mengupah 2 orang pemuda untuk menculik Farisha daripada jagaan Azrai sehingga berjaya. Menculik bukan berniat jahat, tetapi dia kerana sayang, dia rindu anaknya, dia ingin berjumpa dengan anaknya. Tetapi Farisha masih lagi keliru sebab kenapa dia diculik. Rupa-rupanya yang menculik itu adalah ibunya sendiri. Kemudian nilai keberanian. Siapa yang berani? Sudah tentunya 2 orang pemuda yang diupah oleh Medina. Mereka berani menculik Farisha daripada Azrai. Mereka mengugut menggunakan pisau supaya Azrai takut dan menyerahkan Farisha dalam tangan mereka untuk supaya Farisha dapat diserahkan kepada Medina. Okey, itu faham? Okey, jadi memang sangat mudah. Seterusnya, peristiwa yang ke-7, peristiwa yang terakhir dalam nota molekul di sebalik dinara ini. Okey, cikgu baca di sini. Farisha jumpa Kal tenat di rumahnya. Ramai pekerja datang. Medina menyesal tinggalkan Kal. Kal meninggal. Permintaan Kal, mayat dibakar dan Abu dibakar di Selat Melaka. Syida sampaikan kepada Farisha, Kal minta selamatkan sistem dinara. Okey, jadi cikgu cuba susun ayat ini supaya lebih difahami dan gramatis. Farisha berjumpa dengan Kal di rumah agam Kal kerana Kal sakit tenat. Ramai pekerja soft lab datang untuk melihat keadaan Kal. Medina juga turut berjumpa dengan Kal dan dia menyesal meninggalkan Kal selama ini. Kal menghadapi sakit usus. Akhirnya Kal meninggal dan permintaan Kal ialah mayatnya dibakar dan abunya ditabur di Selat Melaka. Kemudian Syida menyampaikan kepada Farisha kerana dalam diri Syida masih ada lagi memori Kal. Kal meminta Farisha dan Syida dan mereka semua untuk menyelamatkan sistem dinara yang belum lagi berjaya. Diselamatkan, virus masih ada lagi di dalam. Dan pecah rahsia bahawa Medina mengaku sendiri bahawa dialah yang menanam virus bom jangka itu dalam sistem dinara. Semasa dia berjumpa dengan Kal, mereka berdialog dengan Kal melalui diri Syida. Okey, jadi
Ada 4 nilai di dalam peristiwa yang ketujuh ini. Nilai yang pertama, nilai bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Pekerja-pekerja soft life, mereka bertanggung jawab untuk menunaikan permintaan Carl supaya selepas dia meninggal, abunya dibakar dan lalu mayatnya dibakar lalu abunya ditabur di Selat Melaka. Ini tanggung jawab mereka untuk menunaikan amanat seseorang. Nilai yang kedua, nilai keinsafan. Kita boleh nampak Medina, dia begitu menyesal atas perbuatannya meninggalkan Carl kerana mereka pernah bercinta dulu sehingga lahirnya Farisha. Dan dia melihat keadaan Carl yang begitu kurus, tidak bermaya. Jadi Medina menyesal atas tindakannya meninggalkan Carl. Yang ketiga, nilai keprihatinan. Siapa yang prihatin di sini? Prihatin maksudnya ambil berat. Ambil berat. Nilai keprihatinan. Kita boleh nampak juga Farisha, dia begitu ambil berat. Bahkan bapa kandungnya Carl, dia datang juga melawat Carl. Walaupun sekejap, walaupun Farisha baru tahu bahawa Carl adalah bapa kandungnya. Dan kita juga boleh lihat pekerja soft life ambil berat akan Carl. Mereka datang ke rumah Carl dan melihat keadaan Carl. Medina juga prihatin juga pada akhir cerita kerana dia datang berjumpa dengan Carl dan dia menangis dan insaf. Okey, nilai kasih sayang. Sudah tentunya kita boleh lihat Farisha dia sayang akan Carl, bapa kandungnya, walaupun baru sejak berjumpa dan mengetahui bahawa Carl sebenarnya bapa kandung dia. Farisha menangis semasa berjumpa Carl dan walaupun Carl pernah membedah Farisha, tetapi sebenarnya Farisha memaafkan Carl dan tidak berdendam dengan Carl kerana dia sayang Carl sebagai bapa kandungnya. Okey, selesai. Jadi 7 peristiwa ini kita boleh gunakan untuk menjawab soalan novel. Selepas ini cikgu akan cuba menjawab soalan novel yang telah dikeluarkan pada SPM tahun 2015 hingga 2019. Bolehkah nota ini membantu pelajar untuk menjawab soalan novel pada tahun 2021 ini? Kalau boleh, maksudnya nota ini hanya 1 keping, dia boleh menjawab apa-apa sahaja bentuk soalan. Tetapi pelajar kena tahu mengaplikasikan nota ini untuk menjawab soalan dalam novel. Okey, itu sahaja hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk slot yang seterusnya. Jangan lupa subscribe supaya kamu boleh menerima notification sekiranya cikgu ada upload video, beberapa video yang untuk persiapan menghadapi SPM pada tahun ini. Hai, kita berjumpa lagi ya. Terima kasih. Minta maaf sekiranya ada kekurangan. Bahasa cikgu masih lagi kurang lancar dan masih lagi dalam proses untuk mengupgrade ataupun membaiki bahasa. Memang bercakap di depan kamera ni agak sulit juga bercakap sendirian dan minta maaf, akan diperbaiki untuk video-video seterusnya. Ya, selamat maju jaya. Jangan lupa ulang kaji. Ya, okey, terima kasih.